Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia binti Razali, nombor matrik 830974 akan berkongsi tentang salah seorang ahli falsafah iaitu Al-Kindi. Mari kita kenali siapakah Al-Kindi. Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Muhammad Al-Kindi merupakan ahli falsafah Muslim dan ahli falsafah Arab pertama. Beliau ialah individu terawal daripada bangsa Arab yang berkecimpung dalam bidang falsafah. Beliau merupakan seorang tokoh cendekiawan Islam yang sangat masyhur bukan sahaja dalam peradaban Islam, malah masyarakat dan ilmuwan Eropah juga mengangkat beliau sebagai tokoh terpenting dalam pelbagai bidang. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 185 Hijrah bersamaan 801 Masihi pada era Khalifah Bani Abbasiyah. Ayah beliau, Ishaq bin Sabah, telah meninggal dunia pada ketika umur beliau baru mencecah 6 tahun. Namun begitu, beliau membesar dengan kehidupan yang mewah kerana beliau berasal daripada keluarga terhormat dan keturunan beliau tergolong dari golongan bangsawan. Bapanya merupakan Gubernur Kufah, begitu juga dengan datuknya. Mereka sekeluarga merupakan keturunan suku kaum Al-Kinda yang telah berpindah dari Yaman. Okey, tak banyak yang dapat kita ketahui tentang kehidupan masa kecil Al-Kindi. Walau bagaimanapun, daripada segi pendidikan, beliau bermula di Kufah, Basrah dan akhirnya di Baghdad, Iraq. Ayahnya merupakan pembimbing pendidikan pertamanya sejak di Kufah. Kemudian, Al-Kindi menyambung pengajiannya di Baghdad yang pada ketika itu di bawah naungan Khalifah Abbasiyah. Bakatnya yang terserlah ketika belajar di Baghdad menjadikan Khalifah Al-Ma'mun mengambilnya bekerja di Baitul Hikmah atau House of Wisdom, iaitu pusat penerjemahan teks falsafah dan ilmiah Yunani. Beliau diberi kepercayaan untuk menterjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Beliau berjasa menterjemahkan banyak teks penting sejak penubuhan Baitul Hikmah. Kemudian, Al-Kindi mula cenderung kepada falsafah dan mempelajari falsafah yang datang daripada tamadun Yunani kuno seperti falsafah Aristotle. Pendekatannya dalam bidang falsafah merangkumi penulisan Aristotle dan juga Plato. Beliau berusaha untuk mengharmonikan hubungan di antara falsafah dan agama kerana baginya, falsafah dan agama mempunyai tujuan dan asas yang sama, iaitu mencari akan kebenaran dan beramal dengannya. Falsafah menurut Al-Kindi di dalam kitabnya Al-Falsafah Al-Ula, falsafah merupakan pengetahuan berkaitan realiti dan hakikat benda mengikut kemampuan manusia itu sendiri. Hal ini kerana pengetahuan secara teoretikal ahli falsafah ialah bertujuan untuk memperolehi kebenaran dan pengetahuan secara praktikal bertindak sebagaimana yang dikehendaki kebenaran. Selain itu, Al-Kindi disebut sebagai ahli falsafah Arab yang terpengaruh dengan pemikiran School of Peripatetik yang diasaskan oleh Aristotle. Namun, terdapat banyak perbezaan di antara falsafah yang dikemukakan oleh Al-Kindi dengan falsafah Aristotle. Perbezaan ini berlaku disebabkan Al-Kindi lebih cenderung falsafahnya dengan syariat Islam, manakala Aristotle pula cenderung dengan konsep rasional akal. Misalnya, dalam memahami konsep ketuhanan, bagi Aristotle ianya bukanlah daripada konsep yang berasaskan agama, hanya semata-mata pengamatan akal tanpa bercampur dengan konsep wahyu. Manakala menurut Al-Kindi pula, ianya bersandarkan kepada hujah agama. Bagi Al-Kindi, alam ini lahir daripada tiada kepada ada dan Allah yang mengadakan setiap sesuatu daripada tiada. Tambahan lagi, bagi Al-Kindi, semua unsur yang terdapat dalam semua definisi tentang falsafah harus diperhatikan untuk mendapatkan pengertian lengkap tentang falsafah. Definisi-definisi Al-Kindi adalah seperti berikut. Yang pertama, falsafah terdiri daripada gabungan dua perkataan iaitu philo bermaksud sahabat dan sophia bermaksud kebijaksanaan. Falsafah adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Yang kedua, falsafah adalah keupayaan manusia meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan sejauh dapat dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Yang ketiga, falsafah adalah persediaan untuk mati. Seterusnya, falsafah adalah pengetahuan dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Selain itu, falsafah juga pengetahuan manusia tentang dirinya. Dan yang terakhir, falsafah adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang abadi dan bersifat menyeluruh. Okey, berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diringkaskan bahawa menurut Al-Kindi, falsafah yang sebenarnya bukan hanya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi merupakan aktualisasi atau pengamalan dari kebenaran itu. Seterusnya, terdapat banyak hasil karya beliau dalam bidang falsafah. Antaranya ialah Kitab Al-Kindi ila Al-Mu'tasim Billah fi Al-Falsafah Al-Ula dan juga Kitab Fiqh Aristotelis fi Al-Maqulat.
Di samping itu, Al-Kindi meninggalkan sumbangan yang amat besar dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Al-Kindi menulis sekurang-kurangnya 250 buah buku dalam pelbagai bidang yang merangkumi bidang seperti matematik, perubatan, muzik, geometri, logik, psikologi, aritmetik, fizik dan banyak lagi. Okey, dalam bidang matematik, kita boleh tengok Al-Kindi memainkan peranan penting dalam memperkenalkan angka India kepada dunia Muslim. Beliau juga menulis 4 jilid buku mengenai penggunaan nombor India yang bertajuk On the Use of the Indian Numerals ataupun kitab Fi Isti'mal Al-Adad Al-Hindi. Selain itu, dalam bidang perubatan pula, sebagai seorang doktor, Al-Kindi adalah ahli farmakologi pertama yang menentukan dan menggunakan dos ubat yang betul untuk kebanyakan daripada dadah yang terdapat pada masa itu. Beliau juga mengkaji tentang penyakit mata dan menghasilkan buku yang bertajuk The Books of Optics. Okey, manakala dalam bidang muzik pula, beliau meletakkan pelbagai nota yang menghasilkan keharmonian nada suara yang unik dan darjah keharmonian pula bergantung kepada frekuensi nota tersebut. Seterusnya, dalam bidang falsafah, seperti yang telah dibentangkan dengan lebih awal tadi, beliau telah memperkenalkan dan menyebarkan falsafah Yunani di kalangan cendekiawan Islam. Beliau juga berjasa menterjemahkan banyak teks penting Yunani dalam bahasa Arab sejak penubuhan Baitul Hikmah. Malah, sebilangan besar perbendaharaan kata falsafah Arab standard berasal daripada Al-Kindi. Beliau juga telah menghasilkan banyak tulisan ataupun buku berkaitan falsafah sehingga diiktiraf sebagai ahli falsafah Arab dan ahli falsafah Muslim yang pertama. Selain itu, dalam bidang astronomi pula, beliau menghasilkan 16 buah buku, misalnya buku yang menjawab persoalan tentang planet, proyeksi sinar dan juga tentang dua musim iaitu musim panas dan musim dingin. Manakala, dalam bidang kimia pula, sebagai ahli kimia yang termaju, beliau adalah seorang penentang alkimia. Beliau menunjukkan kesilapan mitos yang logam asas mudah boleh diubah menjadi logam berharga seperti emas atau argentum. Malahan, beliau juga menghasilkan minyak wangi. Kehebatan Al-Kindi telah menjadikan sarjana dari Itali pada zaman Renaissance, Girolamo Cardano, menyatakan bahawa Al-Kindi merupakan salah seorang daripada 12 pemikir terhebat pada zaman pertengahan. Manakala, di mata sejarawan Ibnu Al-Nadim pula, Al-Kindi disifatkan sebagai orang terbaik pada zamannya. Selain diiktiraf sebagai tokoh falsafah Arab, Al-Kindi diberi julukan bapa pelopor pelbagai ilmu pengetahuan dan ahli falsafah Muslim paling agung. Sebagai kesimpulannya, setelah menyoroti silsilah peribadi Al-Kindi, saya berasa amat kagum dan menyanjungi tinggi kehebatan beliau dalam menguasai pelbagai cabang ilmu. Beliau telah memartabatkan syiar Islam dan menaikkan taraf Islam dalam pelbagai bidang. Justru, semangat kecintaan Al-Kindi yang tinggi terhadap ilmu dan semangat yang besar dalam pelbagai bidang seharusnya dicontohi oleh generasi kini. Kita seharusnya tekun menimba ilmu dan mempersiapkan diri untuk memberikan pengajaran yang terbaik dan berkesan kepada para pelajar di kemudian hari. Ketepatan dan kecermatan Al-Kindi dalam berfalsafah juga perlu diteladani kerana nilai dan sikap ini amat penting dalam proses penyampaian ilmu. Natijahnya, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh dan mempunyai semangat juang tinggi serta mencontohi kepribadian Al-Kindi yang sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan demi kebaikan ummah seterusnya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.